Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kita kembali lagi bersama dengan saya, Fels, dan juga bersama dengan saya dalam satu lagi isu yang panas. Akhirnya UMNO bersuara. Akhirnya UMNO mengesahkan pemecatan. Sebelum ini kita digemparkan dengan pemecatan bagi saya. Setelah kepimpinan tertinggi UMNO yang telah memecat dan menggantungkan beberapa ahli yang ternama di dalam UMNO, ahli yang besar, termasuk juga ahli parlimen yang digantung. Manakan tidaknya, Khairi Jamaluddin dan juga Mishamuddin Husin, seorang dipecat, seorang lagi digantung keahlian. Jadi di samping penggantungan itu, di dalam penggantungan dan pemecatan itu adalah spekulasi menyatakan mereka akan sertai PAS lah, mereka mungkin akan sertai parti dalam PN lah. Kalau nak sertai PH, susah juga sebab PH bersama dengan UMNO sekarang membentuk kerajaan. Jadi pada akhirnya tuan-tuan dan puan semua, satu lagi isu panas yang mendedahkan. Di mana UMNO, 3 adun Sabah dipecat daripada UMNO, diterbitkan pada 9 April. Ini pasti satu lagi situasi yang amat menggemparkan. Kota Kinabalu, 3 ahli Dewan Undangan Negeri ataupun adun Sabah telah dipecat daripada UMNO. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Bung Mokhtar ataupun Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Bung Mokhtar berkata, 3 adun berkenaan ialah yang pertama, Datuk James Ratib dari Sugut, Datuk Muhammad Arsad Bistari dari Tempasuk, dan Datuk Jasnih Daya dari Pantai Dalit. Ada 3 dikenakan tindakan pecat. Datuk James Ratib sudah diambil tindakan dipecat, Muhammad Arsad dan Jasnih juga dipecat. Shah Helmi digantung, katanya, dalam sidang akbar selepas mempengerusikan mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Sabah di bangunan UMNO pada Ahad. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan semua, setelah 3 adun Sabah ini dipecat, ini pasti menjadi satu lagi isu yang gempar kepada kepimpinan UMNO, tidak kiralah di Sabah kah, di Semenanjung kah, sebab disahkan 3 lagi pemimpin ataupun saya boleh kata bos besar, pengaruh besar UMNO di Sabah akhirnya dipecat dan disahkan oleh Datuk Seri Bung Mokhtar sebagai Ketua UMNO Sabah. Ditanya pula mengenai status adun Tanjung Batu, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bendi pula, Bung Mokhtar memaklumkan tiada tindakan dikenakan terhadap adun berkenaan. Andy Muhammad masih berada di dalam barisan kepimpinan GRS dan dilantik sebagai pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah. Pada 21 Februari lepas, 4 adun termasuk James, Muhammad Arsad dan Jasnih mengumumkan keluar daripada parti dan menyertai Gagasan Rakyat. Selain itu, adun Balung Datuk Hamid Awang juga mengambil keputusan sama, yaitu keluar daripada UMNO. Di samping keputusan mereka keluar daripada UMNO, dan akhirnya Datuk Seri Bung Mokhtar sebagai Ketua UMNO Sabah sendiri mengesahkan 3 adun Sabah dipecat daripada UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Apa komen Anda dengan apa yang berlaku di dalam UMNO Sabah hari ini yang dipimpin oleh Datuk Seri Bung Mokhtar? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih baru, lebih hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi isu yang sangat panas, satu lagi isu tergempar. Bagi saya ini pasti mengejutkan seluruh PAS dan juga kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional juga, disebabkan PAS adalah anggota di dalam PN. Di mana ini berlaku kepada Menteri Besar Kedah, tidak lain dan tidak bukan Sanusi. Dengan ini, adakah ini dengan artikel ini di mana Sanusi dakwa cuba disingkir, cuba disingkir daripada Majlis Keuangan Negara.
Adakah ini bermakna reputasi Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah akan berakhir tidak lama lagi? Ataupun ini mungkin boleh dijadikan sebagai satu situasi yang boleh menjatuhkan reputasi Menteri Besar Kedah, seperti yang saya kata. Dalam satu artikel, Sanusi dakwa cuba disingkir daripada Majelis Keuangan Negara. Datuk Seri Muhammad Sanusi mendakwa ada usaha terancang untuk menyingkirnya sebagai Menteri Besar yang mewakili Kedah dalam Majlis Keuangan Negara. Adakah ini dengan ini pengakuan daripada Sanusi sendiri? Beliau berkata ada usaha terancang untuk menyingkirnya. Jadi tuan-tuan dan semua, ini adalah pengakuan dari Menteri Besar Kedah sendiri, Sanusi. Perkara 108 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Majlis Keuangan Negara perlu diketuai Perdana Menteri atau mana-mana menteri dilantik, manakala setiap negeri diwakili individu diperkenan sultan atau yang dipertua negeri. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Dalam artikel ini, enggan mendedahkan pihak didakwa mengetuai gerakan itu. Beliau menjelaskan ada usaha menamakan Setiausaha Kerajaan Kedah, Datuk Nur Izan Khazali, sebagai penggantinya dalam Majlis Keuangan Negara. Muhammad Sanusi berkata, gerakan itu bertentangan dengan Konvensyen Majlis Keuangan Negeri yang dipengerusikan Perdana Menteri, diurus selia Menteri Keuangan dan dianggotai jemaah menteri serta wakil negeri dalam kalangan menteri besar atau ketua menteri sebelum ini. Saya bercakap sebelum benda ini berlaku dan saya tak boleh biarkan perkara seperti ini berlaku. Kalau orang minta bukti memanglah tiada, sebab gerakan ini belum menjadi realiti. Jadi adakah dengan apa yang dinyatakan oleh Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah, beliau telah membuat pengakuan mungkin ada gerakan yang mahu menyingkirkan beliau, terutamanya semasa Majlis Keuangan ini. Mereka akan kata cakap, tak ada bukti. Nak bagi bukti, macam mana kalau benda belum jadi? Tetapi saya akan pastikan gerakan ini tak akan berlaku menurut Sanusi. Terdahulu ketika berucap pada majlis itu, Muhammad Sanusi mendakwa gerakan terbabit berlaku akibat kelantangannya mengkritik kerajaan persekutuan selain wujud usaha melobi Sultan Kedah, Sultan Salehuddin Badlisha bagi tujuan demikian. Sampai ke situ depa sanggup buat bangsa yang melakukan diskriminasi, parti berpakat menganatirikan orang lain, dijatuhkan selepas puluhan tahun berkuasa. BN akhirnya tumbang selepas mereka mendiskriminasikan Kelantan. BN tumbang selepas 50 tahun atas sikap diskriminasi akibat maklumat yang lewat. Tetapi ketika ini tindakan Perdana Menteri akan segera diketahui rakyat baling dalam waktu singkat walaupun beliau berada di China. Parti pemimpin yang diskriminasi melakukan penindasan atau ketidakadilan akan ditolak pada setiap pilihan raya. Jadi tuan-tuan apa semua, mengenai projek lapangan terbang KULIM KXP, beliau berkata, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi menyatakan kesediaan mengaturkan pertemuan antara pihaknya bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan semua, akhirnya Sanusi membuat pengakuan dakwa cuba disingkir daripada Majlis Keuangan Negara. Apa komen anda tuan-tuan dan puan? Teruskan bersama di dalam channel ini, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe.